Saudara, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. 让我们一祷告来到上帝面前。 Ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin hati dan pikiran kami pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. 主啊，当我们思想你的话语、阅读你的话语的时候，求你的圣灵来帮助我们每一个人。 Dan biarlah setiap kami ya Tuhan boleh mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami masing-masing. 让我们都能够聆听主要对我们每个人说的话。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告和交托。 Amin. 阿门。 Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal yang keempat. 我们一起打开圣经，我们读士师记第4章。 Hakim-Hakim pasal yang keempat. 士师记第4章， Saya akan membacakan bagi saudara sekalian keseluruhan dari pasal ini di dalam bahasa Indonesia. 我用印尼文读全文。 Demikian firman Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesh. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedesh, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaanaim yang dekat Kedesh. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam,
lalu dilantakkannyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Saudara sekalian, pada tanggal 29 Maret tahun 1967 itu adalah sebuah hari yang bersejarah bagi 3 orang yang bernama Jack Kilby, Jerry Merriman, dan James Van Tassel. 各位兄弟姐妹，在1967年3月29日的时候，这是一个有历史性的日子。对于3个人，就是 Jack Kilby、Jerry Merriman 和 James Van Tassel。 Saudara, hari itu mereka berhasil untuk mempresentasikan hasil temuan mereka, yaitu sebuah prototype atau purwarupa dari sebuah benda yang penting dan berguna di dalam sejarah kehidupan 那么 manusia. 当天呢，他们呈现了一个非常重要，在人类历史上一个非常重要又非常有用的东西，就是一个东西的原型。 Nah, saudara, benda itu adalah sebuah kalkulator saku. 那么那个东西就是一个袖珍计算机， Kalkulator yang cukup kecil untuk bisa dimasukkan ke dalam kantong dan dibawa kemana-mana. 这个计算机很小，一次能够放在那个衣袖里面。 Saudara, hari ini saya baru bawa kalkulator dan saudara mungkin mulai pikir-pikir apakah di rumah saudara masih ada kalkulator, saudara. 那么如果今天带着那个计算机，我们就想想，在你们家里是否还有计算机呢？ Saudara, mungkin sebagian dari kita sudah tidak lagi punya kalkulator di rumah karena aplikasi kalkulator sudah ada di handphone kita masing-masing. 可能我们多数人在家里已经没有用计算机了，因为计算机能够在手机里应用。 Tetapi kita tahu sama-sama, saudara sekalian, meskipun kalkulatornya adalah sebuah benda yang kecil, tetapi benda ini sangat pintar, saudara. 虽然我们知道那个计算机是一个小的东西，但是这个东西却非常的聪明。 Saudara, dalam waktu kurang dari 5 detik, saudara, kita bisa tahu berapa jumlah dari 2153 ditambah 757 dikurangi 632,4. 那么在少过5秒钟的时候，我们都能够算出加减乘除的数目。 Ayo, berapa, saudara? 那你们能够算出那个数目是多少吗？ Saudara, dengan kalkulator saudara dengan sangat singkat kita langsung bisa tahu bahwa hasilnya itu 2277,6. 那么从很短的时间，我们就能够算出它的结果来。 Nah, saudara, ini hanya pakai kalkulator biasa atau orang sering sebut kalkulator dagang, saudara ya. 那么这是一个通常的那个计算机罢了。 Dan bahkan katanya kalau kita pakai kalkulator scientific, saudara, kita nyaris bisa menghitung angka berapapun. 但是如果我们用科学计算机，我们就差不多能够数算任何的数目。 Tetapi saudara sekalian, sepintar-pintarnya sebuah kalkulator, tetap saja alat ini adalah alat yang sangat terbatas. 那么无论计算机是多么的聪明，这样计算机还是非常有限的工具。 Saudara, ada banyak hal di dalam hidup kita sebagai manusia yang tidak pernah bisa dihitung oleh sebuah kalkulator tercanggih sekalipun. 在我们的生命当中，无论我们用多么那个精致的那个计算机，都不能够数算我们生活上所发生的一些事情。 Saudara, kita mungkin bisa menghitung jumlah detak jantung kita selama beberapa waktu. 可能我们能够数算我们的心率，在一段时间有多少。 Tetapi kita tahu kita tidak pernah bisa menghitung sisa umur kita di dalam dunia ini. 但是我们却不能数算我们在世日子还剩下多少。 Dan semakin lama, saudara sekalian, kita hidup di dalam dunia ini, semakin kita sadar bahwa terlalu banyak hal di dalam dunia ini yang di luar kalkulasi kita. 但是我们越活在世上，我们就越发现很多事情我们都不能够计算。 Apalagi ketika kita bicara tentang Tuhan, saudara sekalian. 更何况我们讲的是有关上帝。 Tuhan hampir selalu punya kalkulasi sendiri yang melampaui segala pemahaman kita. 上帝永远都有自己的计算，是超过我们所思所想的。 Dan saudara sekalian, di titik itulah kita kemudian ditantang untuk memilih. 在这样的时候呢，上帝挑战我们的选择， Apakah kita mau tetap ngotot dengan kalkulasi kita yang terbatas? 我们是不是要固执的使用我们有限的计算机， Atau kita mau percaya kepada kalkulasi Tuhan yang tidak terbatas itu? 或者是我们要依靠上帝那个无限的计算？
Saudara sekalian, Alkitab banyak sekali mencatat peristiwa di mana kalkulasi Tuhan itu berbeda jauh dengan kalkulasi manusia. 那么在圣经中很多记载，上帝的计算呢，跟我们的计算远远的超过我们的计算。 Dan berkali-kali saudara sekalian kita akan dituntun kepada sebuah kesadaran seperti ini, saudara. 那么一而再的指引我们进入一个意识， Bahwa kalkulasi Tuhan meskipun sering kali tidak masuk akal, meskipun sering kali membuat kita bertanya-tanya, tetapi kalkulasi Tuhan tetaplah yang menjadi hasil akhirnya. 可能上帝的计算很多时候让我们在心里发问为什么会这样，或者是我们想不通。但是呢，上帝的计算永远是对我们是最好的。 Saudara, teks firman Tuhan yang tadi kita baca adalah salah satu dari sekian banyak contoh bagaimana Tuhan kemudian melakukan kalkulasi. 那么刚才我们所读的经文呢，就是一个从众多里面其中的一个例子，上帝怎么样的进行他的计算。 Dan sebagaimana kisah-kisah lain di Alkitab, saudara sekalian, kisah ini pun membuat kita mungkin akan berkali-kali merasa terkejut. 那么正如其他的部分一样，这个部分也很多时候让我们很吃惊。 Loh, apa-apaan ini? 那这到底是什么回事？ Kok caranya begini? 为什么是这样的方式？ Saudara, setidaknya saudara sekalian ada dua kejutan besar yang bisa kita temukan dari teks firman Tuhan hari ini. 那么至少呢，在今天的经文里面，我们能够找出两种的震惊。 Saudara, yang pertama saya sebut dengan kejutan pikiran. 那么第一，我所称呼的是一种思想的震惊， Karena yang terkejut adalah pikiran, saudara. 因为我们吃惊的是我们的思想。 Saudara, teks kita memberitahu bahwa umat Tuhan saat itu sedang menderita karena ditindas oleh Yabin, Raja Kanaan. 我们所读的经文刚才告诉我们，当时的人民正在痛苦当中，因为被耶宾欺压。 Dan di dalam penderitaan itu, saudara sekalian, mereka berseru minta pertolongan Tuhan. 在他们的痛苦当中，他们向上帝呼求， Tuhan mendengar seruan mereka, saudara. 上帝听见他们的呼求， Tuhan kemudian turun tangan untuk menolong mereka. 然后他就插手帮助他们。 Tetapi mungkin yang membuat pikiran kita terkejut, saudara, yang membuat akal kita seolah-olah memberontak dan sulit untuk menerima adalah cara Tuhan menolong mereka, saudara. 但是让我们的思想有一种反抗力的，就是我们怎么样的能够知道上帝的计算是经常怎么样的呢？ Saudara, mari kita coba rekonstruksi lagi kisah ini. 让我们再重建这个故事。 Saudara, melalui seorang nabi yang bernama Deborah, Tuhan menyuruh Barak berperang dengan membawa 10.000 orang. 那么接着一个女先知底波拉呢，上帝叫巴拉去征战。 Saudara, sepertinya ini jumlah yang besar. 那么看起来这个1万人是很大的数目。 Tetapi kalau saudara mempelajari literatur kuno, saudara sekalian, angka-angka seperti ini umumnya adalah sebuah perkiraan yang dibulatkan. 但是如果我们注意古代的文学的话，我们知道这样的一个数目是一个整数的数目， Dan realnya saudara kemungkinan besar tidak sampai 10.000. 而且实际上可能还没有达到1万人。 Tetapi oke lah saudara sekalian, tetap saja jumlah pasukan Israel lumayan banyak. 但是还可以啦，因为他们的军队还足够的多。 Tetapi saudara, coba kita bandingkan dengan kekuatan Raja Kanaan yang diwakili oleh panglima perangnya yaitu Sisera. 但是如果我们比较于在那个迦南人的那个将军，他们有的力量是多么的大。 Saudara, dicatat di ayat 3, Sisera memiliki 900 kereta besi. 那么在第3节记载说，西西拉有铁车900辆。 Dan kalau kita membaca Hakim-Hakim pasal 1 ayat 19, saudara sekalian, saat itu, waktu itu, kereta besi itu adalah sebuah senjata perang yang sulit sekali untuk ditaklukkan. 但是如果看第1章19节的时候，我们知道那个铁车是一个战争的一种很强烈的武器。 Jadi jelas sekali saudara sekalian, 900 kereta besi pasti akan sangat menyulitkan pasukan dari Barak. 那么是很肯定的，这900辆铁车肯定让以色列人手忙脚乱。 Nah, saudara, belum termasuk pasukan-pasukan atau rakyat-rakyat yang kemudian ikut bersama-sama dengan Sisera berperang seperti yang dicatat di ayat 13. 这个还没有包括跟随西西拉的这个全军。 Dan saudara sekalian, mari kita ingat bersama-sama, Alkitab mengatakan Sisera ini bukan orang sembarangan, saudara. 那么圣经记载，那个西西拉并不是随随便便的人， Dia adalah seorang panglima perang yang sudah 20 tahun lamanya menindas orang Israel dengan keras. 他是一名将帅，他已经有20多年的率领他的军队欺压这个以色列人， Jadi dia punya teknologi perang yang luar biasa. 所以他有一个很那个什么战争的技术，很好战争技术。 Dia punya pasukan perang yang cukup.
他有很足够的军队， Dan dia punya pengalaman perang yang panjang sekali. 而且他有长期的征战经验。 Tetapi kita tahu bersama-sama dari ayat 15 dan 16 saudara sekalian dikatakan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya sehingga Sisera melarikan diri dan seluruh pasukannya dikalahkan. 但是从15节到16节这样子说，上帝呢使西西拉和他的一切车辆全军溃乱，以致西西拉就逃跑了，他的全军都被杀败了。 Saudara, bukankah menurut pikiran kita ini adalah kalkulasi yang aneh? 那么这样的计算，在我们的计算里面，岂非是个很奇怪的计算吗？ Tetapi saudara itu belum seberapa. 但是呢，并算的什么？ Ada yang lebih aneh lagi saudara. 有更奇怪的。 So di dalam kisah ini ada dua tokoh yang pada waktu itu dan mungkin juga di masa kini saudara dianggap orang-orang yang mustahil untuk bisa berperang. 那么圣经中有两个人物，根据当时也根据现在的人的思想是，他们不可能参与征战的， Apalagi menang perang saudara. 更何况要打胜战。 Saudara, mereka adalah dua orang wanita yang bernama Deborah dan Yael. 她是两名妇女，名叫底波拉和雅意。 Saudara, Deborah bukan panglima perang. 那么底波拉并不是将帅， Dia adalah seorang nabiya, seseorang yang biasanya menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel. 她是一个女先知，通常是传达上帝的旨意。 Nah saudara, Yael ini lebih aneh lagi saudara. 那么这个雅意更奇怪， Saudara, ayat 17 mencatat bahwa sebenarnya suami dari Yael ini justru punya hubungan yang baik dengan Raja Kanaan. 那么第17节记载说，这个雅意的丈夫跟那个迦南人他的那个将军有一个联盟很好的关系。 Maka dengan kata lain saudara sekalian, Yael ini sebenarnya adalah sekutunya musuh. 所以换句话说，他们是敌人的，这个雅意是敌人的那个盟友。 Yael ini seharusnya berpihak kepada Raja Kanaan. 那么雅意应该是维护这个迦南王。 Yael ini seharusnya menolong Sisera dan pasukannya untuk kemudian mengalahkan umat Israel. 那么雅意应该是帮助西西拉去打胜战。 Tetapi kita tahu bersama-sama dari Alkitab saudara sekalian bahwa Tuhan justru menghukum mati Sisera melalui Yael. 但是从圣经很明显的记载说，上帝接着雅意的手处死了这个西西拉。 So lagi-lagi menurut pikiran kita saudara, bukankah ini adalah sebuah kalkulasi yang aneh? 所以再一次在我们思想当中，这样的计算不是一种很奇怪的计算吗？ Kenapa Tuhan pakai cara seperti itu? 为什么上帝使用这样的方式？ Saudara, kita tidak punya jawaban kenapa Tuhan pakai cara yang seperti itu. 我们并没有答案，为什么上帝会使用这样的方式？ Alkitab tidak memberitahukan kepada kita kenapa secara literal Tuhan kemudian memiliki kalkulasi yang seperti itu. 我们不知道在那个文学上，上帝为什么要使用这样的计算方式？ Tetapi kisah ini menegaskan kepada kita sebuah kebenaran yang sangat amat penting. 但是这个故事呢，告诉我们一个很重要的真理， Bahwa kalkulasi Tuhan seringkali saudara berbeda dengan kalkulasi pikiran atau akal manusia. 就是上帝的计算永远超过人的计算和人的理智。 Saudara, apa yang menurut kalkulasi manusia kelihatannya salah? 根据人的计算是说是错误的， Apa yang menurut kalkulasi manusia kelihatannya bodoh? 那么根据人的计算看起来好像是很愚蠢的， Kelihatannya tidak masuk akal. 看起来是没有道理的。 Tetapi tidak demikian dengan kalkulasi Tuhan. Saudara. 但是根据上帝的计算并不如此， Saudara, itu karena kalkulasi Tuhan itu selalu melampaui kalkulasi pikiran kita yang terbatas ini. 因为上帝的计算永远超过我们有限的计算。 Maka pada waktu kita menjalani kehidupan ini dan melihat kalkulasi Tuhan, jangan heran saudara sekalian kalau pikiran kita akan berkali-kali terkejut. 所以当我们在当今生活的时候，我们看到上帝的计算，我们就可能无法想通为什么会是这样子的。 Sebab kalkulasi Tuhan melampaui kalkulasi pikiran kita. 因为上帝的计算永远超过我们的计算。 Yang kedua saudara sekalian, 那么第二呢？ so di dalam teks ini bukan hanya sekedar pikiran kita yang dikejutkan. 那么在这个经文里面呢，不只是我们的思想被震惊， Tapi kejutan yang kedua saudara sekalian saya sebut dengan kejutan perasaan kita. 那么第二，我称它为我们感觉的震惊， Saudara, apa maksud saya? 是什么意思呢？ Hakim-Hakim pasal 4 diawali dengan sebuah pola yang berulang kali muncul di kitab ini. 那么这个士师记第4章呢，是用一种模式，是一而再出现在圣经当中的。
Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 以色列人行耶和华眼中看为恶的事， Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan penindas untuk menghukum mereka. 那么上帝就把他们交在欺压他们的手中来惩罚他们。 Kemudian orang Israel berseru kepada Tuhan minta tolong. 然后以色列人就呼求上帝的帮助， Dan Tuhan kemudian menolong mereka. 然后上帝又帮助他们。 Apa poinnya saudara? 那么它的重点是什么？ Orang Israel bolak-balik memberontak kepada Tuhan. 那么这个以色列人反反复复的反抗上帝， Tetapi Tuhan bolak-balik mengampuni mereka dan menyelamatkan mereka. 但是上帝却一而再的帮助他们，拯救他们。 Saudara, kalkulasi macam apa ini? 这是怎么样的一种计算呢？ Saudara, bukankah ini kalkulasi yang aneh? 这不是一种很奇怪的计算法吗？ Saudara, bukankah saudara sekarang pada waktu kita mencoba untuk merenungkan baik-baik, saudara, bukankah perasaan kita berontak, perasaan kita sulit untuk menerima kalkulasi semacam ini? 如果我们好好的思想的时候呢，我们就觉得，我们就可以看到这样的那个计算法是一种很奇怪的计算法，是超乎我们所思所想的。 Saudara, 1-2 kali kita dikhianati, saudara sekalian, kita mungkin masih kuat untuk mengampuni dan mengasihi orang yang telah menyakiti kita. 如果我们被一个人出卖了1次2次，我们可能还有能力去饶恕，还有去原谅这个得罪我们的人。 Tetapi dikhianati berkali-kali, 但是我们一直不断的被人家出卖， selama bertahun-tahun, 就是长年以来， oleh sekian banyak orang pada waktu yang bersamaan. 也同时被这样多人的出卖。 Saudara, bukankah menurut kalkulasi perasaan kita, saudara sekalian, menurut kalkulator di dalam diri kita, saudara sekalian, kita akan berkata, tiada maaf, tiada ampun bagi orang-orang seperti 如 ini. 果根据我们的计算，根据我们人的计算机，我们可以列出，就是我们不能够原谅这样的人。 Tapi apa yang Tuhan lakukan, saudara? 但是上帝做了什么呢？ Tuhan mengampuni mereka. 上帝饶恕他们， Tuhan menyelamatkan mereka. 拯救他们。 Bukankah ini sebuah kalkulasi yang aneh? 这不是一种奇怪的计算法吗？ Saudara, sampai di sini, mari kita coba berhenti sebentar. 到这里，让我们稍微停一下。 Saudara, sadarkah kita bahwa kalkulasi Tuhan yang aneh ini bukan hanya diperhitungkan kepada orang Israel pada waktu itu? 那我们是否意识到，这样奇怪的计算法呢，不只是发生在当时的以色列人， Tetapi kalkulasi yang aneh yang membuat perasaan kita ini bergejolak dan memberontak, saudara, Tuhan juga kenakan kepada kita. 但是这种计算的方法，就是在我们的抗拒当中，上帝也同样运用在我们身上。 Saudara, bukankah kalkulasi aneh inilah yang membuat Tuhan kemudian tidak membuang kita orang-orang yang 就是 berdosa? 因为上帝这种奇怪的方法，使我们不被上帝丢弃。 Saudara, bukankah kalkulasi aneh inilah yang membuat Allah Bapa kemudian mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita orang-orang yang durhaka? 这样奇怪的那个计算法，岂非是上帝使用来差遣主耶稣到世上，为我们死，为我们复活，为我们这些有罪的人？ Dan bukankah kalkulasi yang aneh seperti ini yang membuat Allah Roh Kudus tetap memutuskan tinggal di dalam hati kita, meskipun saudara sekalian hati kita masih suka memberontak? 那么岂非是这种奇怪的方法，让圣灵上帝要住在我们心中，来帮助我们每一个人，帮助我们这些喜欢反叛的人？ Saudara, kalkulasi Tuhan yang mungkin sulit diterima oleh perasaan kita. 那么上帝的计算法可能我们很难去接受， Tetapi bukankah sesungguhnya kalkulasi yang seperti itu, yang seaneh itu, yang kita butuhkan? 岂非是这样奇怪的方法是我们所需要的呢？ Kalkulasi yang aneh seperti itulah yang kemudian membuat Tuhan menyelamatkan kita. 就是因着这些奇怪的计算法，上帝要拯救我们。 Kalkulasi Tuhan yang aneh seperti itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. 上帝这样奇怪的计算法呢，使我们成为上帝所爱的人。 Saudara, kalkulasi Tuhan bukan hanya sekedar melampaui pikiran kita, tapi juga melampaui perasaan kita. 上帝这种奇怪的算法呢，已经超乎了我们的思想，也超乎了我们的感觉。 Dan bukankah seharusnya kita bisa bersyukur karena Tuhan punya kalkulasi yang aneh, saudara sekalian? 就是因为这样上帝这种奇怪方法，我们不是应该向上帝感恩吗？ Sebab kalkulasi yang aneh itulah sekali lagi yang kita butuhkan. 因为这样的奇怪的计算法是我们所需要的。 Saudara yang terkasih, 各位主所爱兄弟姐妹，
Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalkulator Tuhan, saudara, tidak sama dengan kalkulator kita. 今天呢的经文，上帝告诉我们说，上帝的计算机跟我们的计算机是不一样的。 Saudara, kalkulator kita sangat terbatas. 我们的计算机非常有限， Tapi kalkulator Tuhan tidak terbatas. 但是上帝的计算机是无限的。 Saudara, sebagai manusia kita sering sekali salah hitung. 作为人呢，我们很时常算错了， Tetapi Tuhan tidak pernah salah hitung, saudara. 但是上帝从不算错。 Maka saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi yang begitu panjang ini, 所以在当今这个长期的疫情当中， di masa-masa yang tidak bisa kita kalkulasi dengan segala keterbatasan kita, 就这样的一个时期，我们不能够去计算任何的东西。 saudara, ini saatnya untuk kembali kepada kalkulasinya Tuhan. 就是这个时候，我们重新回到上帝的计算中。 Ini saatnya untuk kembali percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah salah hitung. 这个时候，我们要再一次相信，上帝从来不会算错。 Ini saatnya untuk kembali percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk mencukupkan apapun yang kita butuhkan. 这时候，我们要相信，上帝永远的能够供应我们一切所需要的。 Saudara, minggu depan kita merayakan hari ucapan syukur atau Thanksgiving. 那么下个礼拜，我们一起庆祝感恩崇拜。 Menurut kalkulasi manusia, 根据人的计算， sekali lagi menurut kalkulasi manusia, 再一次根据人的计算， siapa yang bisa bersyukur di hari-hari seperti ini? 在这样的时期，有哪一些人能够向上帝感恩呢？ Menurut kalkulasi manusia, siapa yang sanggup bersyukur di hari-hari seperti ini? 啊，根据人的计算，在这样的非常时期，谁能向上帝感恩？ Tetapi saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita tidak hidup berdasarkan kalkulasi manusia. 但是作为基督徒，我们活着不是根据我们的计算。 Saudara, sebagai orang Kristen, kita hidup dengan iman yang percaya penuh kepada kalkulasi Tuhan yang tidak pernah salah. 作为基督徒，我们是因信而活，相信上帝从来不会算错。 Dan itulah sebabnya kita selalu bisa bersyukur, saudara. 所以这就是原因，为什么永远能够感恩， Bukan karena kalkulasi kita selalu akurat. 并不是我们的计算永远是正确的， Bukan karena kalkulasi kita itu selalu tepat. 我们的计算也不是永远是正确的， Tetapi karena kalkulasi Allah selalu akurat dan selalu tepat. 因为上帝的计算是永远的正确，永远的对。 Kalkulasi Allah itulah yang kemudian akan menyertai, memelihara kehidupan 就 kita. 是上帝的计算，他能就拯救我们和与我们同在。 Dan itulah sebabnya saudara sekarang kita selalu mampu, kita selalu berani untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. 所以我们要永远的勇敢的向上帝献上感恩。 Saudara, itu semua kita lakukan karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup untuk kemudian memelihara kehidupan kita. 我们能够做到这一切，因为我们知道上帝永远能够看顾保守我们。 Hari ini saudara sekalian, 今天， apakah engkau mulai merasa engkau sulit untuk membuat kalkulasi dalam hidupmu? 你是否觉得你很难在生命当中做计算？ Hari ini engkau merasa buntu, 今天你觉得走投无路， pikiranmu buntu, 你的思想不通， perasaanmu bergejolak tidak karuan. 你的那个思想在心中反复不停。 Mari kembali menengadah kepada Tuhan. 让我们仰望上帝， Mari belajar melepaskan segala pemikiran bahwa kalkulasi kita adalah kalkulasi yang cukup untuk menopang kehidupan kita. 让我们能够永远的仰望上帝，我们的计算在上帝眼中都能够成为美好。 Mari datang kepada Tuhan. 让我们来到上帝面前， Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalkulasiku terlalu terbatas. 告诉上帝，上帝啊，我的计算太有限了， Dan aku mau belajar kepada kalkulasimu yang tidak terbatas ya Tuhan. 我要学习依靠上帝那无限的计算。 Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar untuk hidup di dalam kalkulasi Tuhan. 你要告诉上帝，上帝啊，我要活在你的计算中。 Dan saudara alami sendiri bagaimana damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, sukacita yang datangnya dari Tuhan sendiri itu akan kita alami. 那么我从上帝而来的一些的平安、一些的恩典、一些的慈爱，都能够我们经历到。 Maka mari kita belajar hidup di dalam kalkulasi Tuhan. 让我们学习活在上帝的计算中。 Sebab yang berbahagia adalah setiap kita yang hidup bersandar kepada kalkulasi Tuhan dan bukan pada kalkulasinya sendiri. 因为凡依靠上帝的计算，而不是依靠这计算的人，是有福的人。
Berbahagialah setiap kita yang hidup bersandar kepada kalkulasi Tuhan dan bukan pada kalkulasinya sendiri. 凡依靠上帝计算而不是自己计算的人是有福的人。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. 所以我们感谢你，因为我们的生命在你手中。 Itulah yang memberikan kepada kami kepastian. 这使我们有一个确定， Itulah yang memberikan kepada kami pengharapan. 这让我们有盼望。 Dan biarlah hari ini ya Tuhan kami datang kembali kepadamu. 但愿今天我们又再来到面前， Kembali mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. 再一次把生命交托于主， Karena kami rindu mengalami damai sejahtera, kekuatan yang datangnya dari Tuhan 让 sendiri. 我们渴慕感受到从上帝而来的平安和能力。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. 在奉主耶稣的名，我们感谢， Amin. 阿门。